Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Mu'allif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fi dharain amin. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala, kita pada muka surat yang ke 37 Baik. Dan kita berhenti pada dan kan, makna tasalsul, betul? Ya. Baik, sebelum kita teruskan, yang kita belajar ni sebenarnya adalah ilmu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebenarnya. Cuma dihuraikan. Ulama-ulama kita huraikan. Sebab kita ni gerakkan akal kita. Semua ni pakai akal tau. Dia bawa fikir. Tapi cara fikir ni cara yang di-guided lah. Bukan cara fikir sendiri. Tapi fikir yang ada sanad, transmisi. Mana sanad transmisi tu maknanya apa? Kita ambil daripada guru kita ambil daripada guru dia. So cara berfikir daripada guru sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. So dia punya expansion light tu makin terang, makin luas. Daripada Rasulullah, the source of the light. So when it goes down, it gets. And dia kalau biasanya kalau kita buka lampu makin jauh makin tak terang tak. Nabi SAW makin jauh terang, tapi dia makin luas, makin dalam, makin kita kaji. So kita kalau boleh belajar mathematics, kita boleh belajar filosofi, kita boleh belajar banyak perkara menggunakan akal. Okay, kita kena fikirkan pasal hal rumah tangga, hal apa dan sebagainya. Saya rasa ini pun salah satu cara berfikir, metod ataupun jalan berfikir supaya kita ni fikir cara yang betul. Guided rational thinking. Okay, so apa yang kita belajar ni mungkin berat, tapi sekejap je. Nanti kalau awak dah lalui, nanti jadi senang. Macam dulu awak belajar wujud susah, kidam susah, sekarang senang. Sama. Cuma kita takut kadang-kadang macam nak masuk, tak ada semangat. Jangan. Tak ada semangat, kita cari macam mana cara kita nak faham. Murojaah, ulang kaji, bersu duduk dengan guru. Sebab apabila kita berkhidmat kepada guru, itu salah satu cara kita dapat berkat ilmu. Ilmu kita tumbuh. Kita baik dengan guru kita, yang transmisikan kita cara berfikir dengan baik ni, kita dapat lagi barakah yang lebih. Itu cara lebih dekat, lebih cepat, insyaAllah. Maka saya doakanlah awak semua, mudah-mudahan awak jadi semua muslimah-muslimah contoh, muslimah-muslimah yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Dan makna tasalsul. Tasalsul ni ialah salah satu teori yang terlahir daripada memikirkan bahawasanya Allah tu baru. Apabila seseorang tu memikirkan atau percaya bahawasanya Allah tu baharu. Baharu ni maknanya sesuatu yang ada permulaan. So apabila seseorang tu memikirkan bahawasanya Allah tu baharu, maknanya ada starting point, maka itu akan melahirkan pemikiran bahawasanya Allah berkehendak kepada sesuatu membaharukan dia, menjadikan dia. Therefore daripada situ akan terlahir dua perkara. Apa dia? Akan melahirkan dua teori yang salah. Yang pertama ialah daur. Umpama daur ni, saya boleh kasih contoh ialah sekarang orang cipta patung. Dia cipta patung, maknanya waktu dia buat patung tu, dia jadi pencipta pada patung. And then dia pula percaya patung tu cipta dia. Doesn't make sense kan? So maknanya dalam diri dia tu, tukang buat, and then dia pun dibuat. Dia mencipta, dia dicipta. Doesn't make sense. Dua yang berlawanan. So tak boleh. Tuhan tu tak boleh benda baru. So Tuhan benda baru jadi daur. Okay?
Pusing-pusing kat situ. So itu daul, itu teori yang salah. Mustahil pada akal. Mustahil maknanya illogical, benda yang mesti tiada. Baik, tasalsul pula apa? Kita tengok. Dan makna tasalsul, ni teori yang kedua itu pada logah, pada bahasa berantai-rantai. Pada bahasa berantai-rantai. Maknanya apa? Maksudnya ni tasalsul pada istilah. Istilah maknanya penggunaan istilah maknanya dari segi penggunaan pemahaman. Ya, kita nak memahami satu penggunaan dalam ilmu. Macam mana kita nak menerangkan definisi dia dari segi ilmu. Dari segi ilmu, dari segi kalau orang bagi daripada segi syarak pun boleh. Dari segi agama. Tasalsul tu macam mana maksudnya? Iaitu berhubung, lain kedua, atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas satu full stop. Lepas 1,1 full stop. Kemudian disambung lagi. Lepas 1,1 full stop. Bersambung-sambung beberapa perkara lepas 1, lepas 1, 1. Sehingga tu maknanya sehingga, until. Tiada berkesudahan. Berkesudahan. Itu maknanya tasalsul dari segi istilah. Sekali lagi saya baca lain daripada lain pertama Dan makna tasalsul itu pada bahasa lughah berantai-rantai. Maksudnya pada istilah iaitu berhubung, lain kedua, atau bersambung-sambung beberapa perkara lepas 1,1 full stop. Lepas 1,1 full stop. Hingga tu until ke till? Apa beza until dengan till? Until ke till? Apa beza antara till dengan until? Tak silap saya, until tu ialah mention of time. Until. Hingga tu until. Tiada berkesudahan. So maknanya Tuhan A baharukan. So B jadikan A, C jadikan B, D jadikan C, E jadikan D. Dan dia tak habis lah. A, B, C, D, E, F, G. Zainab ni. Habis. Lain ketiga. Misalnya, dia kasi contoh. Misalnya ni atas tasalsul. Seperti dikata Hasan. Hasan menjadikan Husin. Husin menjadikan Mohsin. Mohsin nama orang. Koma. Lain keempat. Mohsin menjadikan Khalid. Khalid menjadikan Jamil. Jamil menjadikan Fulan. Fulan ni someone. Lain kelima. Dan Fulan menjadikan Fulan. Dan Fulan menjadikan Fulan. Fulan ni apa tau? Fulan ni bahasa
kita nak sebut someone lah. So makna fulan. So apabila fulan ni maknanya merujukkan kepada orang yang tak ditentukan identiti. Itu maksudnya fulan. Fulan ni maknanya kita tak, we are not being specified on anybody lah. It's just a term of somebody, someone. Bising tak? Bising? Ya. Ada bunyi bising? Ya. Sikit. Sikit. Ujian. Baik. Tinggal tak flat ni lah. Sabar. Baik. Maka lain kelima, dan fulan menjadikan fulan koma. Demikianlah seterusnya. Seterusnya. Seterusnya apa? Ini yang menjadikan. Tiada berkesudahan. Maka dia sebenarnya naik ke atas lah. Sebenarnya kalau kita tengok tiada berkesudahan, maknanya dia sebenarnya naik ke atas. So kalau kita tarik balik, fulan dijadikan fulan, fulan dijadikan Jamil, Jamil dijadikan Khalid, Khalid dijadikan Musin, Musin dijadikan Husin, Husin dijadikan Hasan. Macam itu. So kalau kita ikut, Hasan jadikan Husin, Husin jadikan Musin, Musin jadikan Khalid, Khalid jadikan Jamil, Jamil jadikan fulan, fulan jadikan fulan. Tak habislah. So dia kata demikianlah seterusnya, ke naik atas tiada berkesudahan, maknanya dia punya rantai tu ke naik. Maka adanya ni tak ada ni rujuk. Maka adanya sesuatu, lain ke-6, yang kena jadi. Kena jadi maknanya yang dijadikan. Yang kena jadi umpamanya Tuhan A kena jadi oleh Tuhan B, Tuhan B kena jadi oleh Tuhan C. Maknanya kena jadilah. Dengan tiada berkesudahan. Jangan tiada berkesudahan. Kesudahan maknanya tak ada ending point lah. Berkesudahan apa? Ending point apa? Yang menjadikan. Maknanya yang menjadikan tu tak ada ending point. Macam orang Hindu. Orang Hindu dia tak boleh cari tau. Dia punya siapa sembahan dia tak boleh cari. Siapa Tuhannya lah dia tak boleh cari. Dia naik mabuk sendiri. Berkesudahan yang menjadikan itu suatu perkara, is something. Suatu perkara mana something. Lain ketujuh, yang tiada diterima. It cannot be accepted. Yang tiada diterima oleh akal. Yang tiada diterima oleh akal, maknanya apa tau? Dalam bracket mustahil, mesti tiada, adanya. Adanya ni tasalsul. InsyaAllah tadi line ketiga kat ujung tu saya cakap tak ada rujuk. Salah ni. Tengok tu. Maka adanya, kan ada kat line ketiga yang last. Maaf, bukan line nombor 3. 1, 2, 3, 4, 5. Line kelima, last line. Maka adanya. Adanya tu maknanya adanya tasalsul. So kita tambah, itu adalah, kita tambah. Baru sedap. Maka adanya tasalsul itu adalah, baru kita masuk line ke 6.
sesuatu yang kena jadi, something that dijadikan. Yang kena jadi maknanya yang dijadikan, created, dengan tiada berkesudahan. Dia punya created tu tak ada habis. Tak habis apa? Yang menjadikan itu. Maknanya creator dia tak habis menjadikan dia. So maknanya A dijadikan B, B dijadikan C. Itu sesuatu perkara yang tiada diterima oleh akal. Maknanya akal tak boleh terima benda ni lah. Benda yang sesuatu kena jadi dengan tiada berkesudahan yang menjadikan, with no ending point. Tak masuk akal lah. Mana dia? Mana boleh terima macam gini punya idea? Boleh ke nak cakap macam gini? Maknanya siapa Tuhan kita sebenarnya kalau gitu kan? So teori yang kedua ni, tasalsul ni mustahil. Tak boleh terima akal. Mustahil tu apa? Mustahil tu mesti tiada. Tapi kalau dari segi definisi, mustahil tu apa? Apa makna mustahil? Surat 8. Surat 8. Cuba tengok surat 8. Paragraf yang paling bawah sekali. Yang kedua. Disebut mustahil akli. Ada? Ada. Apa makna dia? Iaitu perkara, something yang tiada diterima oleh terima akal akan adanya perkara. Maknanya akal kita tak boleh terima kalau perkara tu ada. Cannot accept if the thing exists. Umpama 1 campur 1, 5. Boleh tak terima akal? So macam gitulah tasalsul. Kalau ada orang cakap Tuhan dijadikan ni, Tuhan dijadikan, tak boleh accept. Mana boleh orang cakap gini? Tak masuk akal lah kan cakap gini. So if you prove that this happens, this theory happen kan, maknanya Tuhan tu bukan baharu lah. So kalau orang cakap Tuhan tu baharu, then keluar teori ni, daur ke, tasalsul ke, maka maknanya teori dia kalau dah salah, mustahil, maknanya Tuhan tu bukan baru, Tuhan tu kidam. Kidam ni makna apa? Sedia ada. Ni dipanggil dalil akal. Ini dipanggil apa tau? Bukti akal. Masuk. Kita kena speak apa tau? Rational. Kita orang Islam ni orang intelek tau, orang pandai. Allah ciptakan kita akal tu fikir. Kau cakap Tuhan gini. Sekarang zaman tak kuat. Terpaksa it's okay lah. Yalah, I can understand lah. You pray to this stone. Yeah, it's your... Kita tak terangkan kawan kita. Kawan kita, oh ya, correct. Lucky I have a friend very understanding lah. Itu kemana understanding. Kita dah rapat dengan dia, kita say, actually you praying to this stone is something new. Benda baru. What do you mean? See, if it's something new, right? Then that means there's a starting point. There's a starting point meaning that there is someone that created. Okay, then example lah, your stone you pray, then A create the stone. Okay, correct. A create the stone. So A also something new, has a starting point. Meaning got B create. Then who is actually your God? So this way of thinking is wrong. The God that created you takkan create you untuk sembah dia, tak masuk akal. Dia mesti cipta kita untuk kita ingat, betul, Tuhan tu yang sedia ada. Tak kena mengena dengan dunia ni. Ini bukan baharu. Itu caranya kita bercakap dengan orang. Nanti dah lama-lama dah biasa, kita tak sadar tau kita berdakwah. Tak sadar kita berdakwah. Dari ilmu tu automatik dia keluar. Ilmu tu. Allahu a'lam bissawab. So itu dua teori yang disebutkan sebagai teori yang mustahil, tak masuk akal. Dan itu secara automatically proof yang Allah tu bersifat dengan kidam. Maknanya Allah tu tak ada permulaan, sedia ada. Baik, muka surat 38 sampai situ. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Soalan? Ada soalan? Baik, kalau tak ada soalan, kita teruskan fikir. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekh Al-Mu'adhir rahimahullah.
surat 20 haram atas yang berjunub. Perkara-perkara yang diharamkan atas orang-orang yang berjunub. Maknanya orang yang berjunub, maknanya orang yang dalam hadas besar tapi dalam kategori orang yang bersatu dan orang yang keluar air mani, itu dipanggil junub. Yang bersatu atau orang yang keluar air mani. So kalau orang yang bersatu berjima, kalau dia tak keluar air mani, dia tetap dianggap berjunub. Ataupun dia tak berjima tapi keluar air mani, itu dianggap berjunub juga. So orang yang berjunub ni dalam kategori hadas besar, tapi dia ada perkara-perkara yang dia diharamkan. Maknanya dia tak boleh buat. Kalau dia dalam keadaan junub, dia tak boleh buat. Kalau dia buat, dia berdosa. Apa dia? Kita tengok. Sorry Ustaz. Haram atas. Ustaz, sorry. I think this one we did it already last year. Haram atas yang berjunub, right? Page 20. Haram atas yang berhadas kecil dah? Belum. That one I'm not sure. Anybody can rectify? Because in my book we already done haram atas yang berjunub. Berhadas kecil pun sudah, Ustaz. Haram atas orang haid pun dah? Sudah, Ustaz. Sudah. So maknanya, ya tak ya, kita skip itu haid kan, bab haid kan. Sebab kita nak, betul. Baik. So kalau gitu kita masuk bab solat. Terima kasih, Alhamdulillah. Baik, bermulalah bab solat. Ustaz, kita berhenti dekat Bab solat ni memang dah kita baca, tapi haram atas berhadas kecil dengan haram atas haid dan nifas saya rasa belum, sebab yang haram atas junub ni bulan 10 tahun lepas. Lepas tu kita skip, kita pergi bab solat. Jadi dalam buku saya ni saya notakan memang belum sentuh, Ustaz. Itu yang pada ini lah. Haram atas berhadas kecil belum? Haram dia itu belum, dan haram Atas orang yang haid dan nifas. atas haid dan nifas tu belum, sebab kita skip terus pergi bab solat. Okey. So bab solat kita dah sampai mana? Ustaz, sebenarnya dalam saya nota juga. Dalam nota saya haram atas orang yang haid dan nifas kita kita sebenarnya sudah lalu haram atas berjunub, haram atas berhadas kecil, haram atas orang yang haid. Kemudian kita pergi bab solat. Bab solat kita berhenti kat mana? Syarat wajib. Kita berhenti dekat syarat-syarat sah sembahyang. Betul tak Kak Suhaida? Betul. Daripada dalam perkara. Betul. Dalam perkara menutup aurat kat situ. Untuk aurat Muka baik. 23. Saya baca secara ringkas saja. Baca yang ambil yang penting je. Saya kasihkan dia punya syarat. So maknanya bab solat sudah, maknanya waktu solat pun saya sudah beritahukan Nabi mana semua dah kan. Sudah. Untuk Nabi mana, solat zuhur untuk Nabi Adam, ada kan semua. Okey dah bagus. Baik, syarat wajib semayang, syarat sah semayang, kita pun dah lalui. Semua syarat sah semayang tu kita kena ingat balik lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Qala Syekhul Mu'alif rahimahullah ta'ala. Maka syarat sah semayang ni ada 6. Suci daripada hadas besar, hadas kecil. Maknanya sebelum kita masuk ke dalam semayang, kita nak pastikan dulu ada perkara-perkara dulu. Sebab kalau tak boleh semayang, aku tak tahulah rambut aku terkeluar, sah tak? Tak boleh. Kita mesti pastikan beberapa perkara dulu. Aku tak tahulah badan aku ni ada, rupanya ada kencing, ada telopong aku ada kencing, pun tak boleh. Sebab dia syarat. Syarat ni maknanya kita nak kena ada prerequisite ni, kita kena pastikan betul semua dah ikut, baru kita semayang. Yang pertama, kita mesti bersuci daripada hadas besar dan hadas kecil. Kalau hadas besar, hadas kecil saya dah terangkan. Mandi hadas, wudu. Kedua, suci daripada najis. Okey.
Ketiga, masuk waktu. Keempat, menghadap kiblat. Kelima, menutup aurat. Dan yang keenam, mengetahui rukun-rukun sembahyang. Itu secara ringkas. Okey. So dalam, kita berhenti pada buku surat 23 dalam perkara menutup aurat. Betul? So kita tengah cakap pasal menutup aurat ni. Kita tengah merincikan, tengah menghuraikan secara tafsil. Baik, dalam perkara menutup aurat, apa makna aurat? Aurat ni dia dari segi bahasa ialah sesuatu kekurangan. Dari segi bahasa ialah suatu kekurangan. Kalau dari segi syarak, artinya ialah sesuatu yang wajib ditutup. Sesuatu yang wajib ditutup. Kalau dari segi syarak, dari segi istilah syarak, mana kegunaan agama, sesuatu yang wajib ditutup. So wajib ditutup ni maknanya apa tau? Dia mengikut apa nama dia? Mengikut melihat akan warna kulit. Menutup kat sini ulama kata ialah menutup warna kulit. So aurat tu sebenarnya ialah warna kulit kita. So dalam solat, aurat dalam solat itu adalah jirim. Jirim tu maknanya macam kain ke apalah. Jirim tu kan sesuatu yang memenuhi ruang. Jirim tu yang menegah akan melihat warna kulit. So kita kalau tu aurat dalam solat kita adalah ada jirim. Jirim makna ada kain ke, ada apa, telokong ke orang panggil tu, yang menegah akan melihat warna kulit. Stokin tangan, baju kita ke, kalau pakai baju ke apa tu kan. Ada orang tak nak pakai telokong, pakai baju. Make sure baju dia tu tak sampai dia kalau rukuk ke apa nampak warna kulit. Stokin dia tu, dia make sure kalau dia stokin dia pakai tak sampai nampak warna kulit. Kadang-kadang kita pakai stokin tipis, semayang. Kita sujud, nampak warna kulit, tak sah semayang tu. So kalau nak kena pakai stokin tebal. Sebab tak boleh nampak warna kulit. Itu namanya aurat. So kita tengoklah, dalam perkara menutup aurat pula ada beberapa masalah. Yang pertama sekali dia kata, sekiranya seseorang itu tidak mempunyai kain langsung atau sebagainya untuk menutup aurat. Dan masalah pertama ialah dia tak ada kain langsung atau apa-apa nak tutup aurat. Umpama dia miskin ataupun dalam jail. Macam mana? Masalah kedua, ada kain untuk itu, untuk tutup aurat, tapi kain itu kena najis. Kain tu kena najis. Habis nak cuci, tak ada air. Macam mana? Kemudian yang ketiga, keadaan seseorang itu dalam jail dan di merata-rata lantai itu ada najis. Merata-rata lantai itu ada najis. Sedang ia ada mempunyai sehelai kain sahaja untuk dijadikan sebagai sejadah. So tiga keadaan ni. Tapi dia ada satu hukum. Satu hukum. So dia sambung sini, dalam ketiga-tiga masalah ini hendaklah ia sembahyang telanjang. Maknanya dia ada kain. Yang first ni masalah tak ada kain langsung. Kedua ada kain, tapi kain kena najis. Ketiga, dalam jail ada kain tapi merata-rata taik ke apa, kancing ke apa. Kain tu dia nak buat alas lah. Tak buat alas tak boleh. Kan? So dalam masalah ni dia nak kena sembahyang apa? Sembahyang dia dalam keadaan yang dia mampu. Yang itu dia kena sembahyang telanjang ni. Apakah hukum dia kena qada? Dengan tidak payah qada lagi pada masa akan datang. Tak perlu qada lagi pada masa akan datang. Baik.
Sekiranya ada orang hendak memberi kain sebagai hadiah percuma. Umpama orang nak kasih hadiah. Masalah orang nak kasih hadiah kain. Tengah dalam keadaan gini orang nak kasih hadiah. Ambil je lah kain ni. Saya kasih awak hadiah. Apa hukum? Hukum dia kata tidak mesti ia menerima kain. Kenapa? Kerana mengelakkan daripada kena bangkit. Apa makna kena bangkit? Kena bangkit ni mana-mana apa tahu? Lain kali kita kena susahkan diri kita untuk dia. Dulu saya dah tolong awak untuk semayang, sekarang awak nak kena tolong saya dalam ni pula. Dia jadi kena bangkit. Okey. Kalau dia nak kasih lah. Tetapi kalau ada orang hendak meminjamkan, pinjam lain dengan meminjamkan kain, mestilah ia terima. Mesti terima. Kerana bangkit dalam perkara ini tidak berat. Sebab dia pinjam, dia kasih balik. Jika tidak terima, nescaya tak sah sembahyang. Ini untuk orang yang kalau dalam keadaan macam tak ada kain. Orang nak beri hadiah, dia tak wajib ambil. Sebab boleh kena bangkit. Kalau orang pinjam, wajib ambil. Faham tak? Ini masalah untuk tutup aurat saja. Tak ada masalah lain. So antara najis dengan aurat, najis lebih kita kena elakkan. Kalau kita tengok masalah-masalah tadi, antara najis dengan aurat, najis patut lebih kita elakkan. Ni saya nak terangkan sikit tentang kalau umpamanya tak ada kain sekali, kemudian ada najis. Macam mana? Dia nak kena sembahyang juga. Tapi sembahyang dia tak boleh sujud kat bawah. Dia kena tepikan apa yang dia mampu, kemudian dia sembahyang kat mana dia. Kalau sujud kena tarik tak boleh. Dia nak kena sembahyang semampunya, sembahyang duduk apa. Tapi solat macam itu, ada najis dan sebagainya itu, dia kena qada. Umpama dia 300 hari dalam 300 hari dalam jail kan. Berapa hari dia nak kena qada? Taruhlah hari-hari dia semayang. So maknanya dia kena qada pasal dia najis kan. Berapa hari dia nak kena qada? Rosna. Lama dia dalam jail tu, Ustaz. Apa dia? Lama dia dalam jail tu. Berapa 300 solat dia nak kena qada. Tapi dia hari-hari solat. So kalau masalah najis dia kena qada. Okey. Kalau masalah waktu semayang pula lain. Masalah waktu semayang, dia semayang, umpamanya dia semayang, dia ingat solat subuh. Okey, dia ingat subuh. Saya rupanya dah habis subuh. So selama 300 hari dia semayang tu, lepas 300 hari dia dah keluar jail, dia kata, selama ni aku ingatkan subuh waktu ni. So dia kira dia tutup aurat, tak ada najis, tapi dia semayang salah waktu. Kan? So waktu petang, selama 300 hari dia semayang subuh pukul 8. So berapa hari pula dia qada? Nur Huda cuba. I don't know. Spaidah berapa hari dia kena qada? Dia pakai aurat untuk aurat, semua lengkap lah. Tak ada najis, tak ada apa, marah kiblat. Cuma solat dia salat time. Berapa hari dia nak kena qada? Dia ada 300 hari dalam jail, berapa hari dia kena qada? Tak payah qada sebab dia tak tahu waktunya. Okey. Dia kena qada 1 hari walaupun dia 300 hari. Kenapa? Sebab itu 1 hari tu, yang hari pertama dia semayang tu dah salah waktu kan. Itu kena qada lah. So the next 299 days sebenarnya dia semayang tu,
Sebenarnya itu yang dia semayang tu dia ingat hari yang dia semayang, tapi sebenarnya itu qada untuk semalam. Sebab qada ni subhanallah speciality dia, kita tak niat qada pun kalau kita semayang kita automatically qada. Umpama kita semayang subuh, kita semayang zuhur. Lepas semayang zuhur kita semayang zuhur lagi. Kita semayang zuhur lagi kan? Itu sebenarnya qada untuk zuhur yang lama. Kalau kita dah tertinggal. So qada ni tak perlu spesifik aku nak qada. Nanti kita akan belajar bab nanti qada dengan tunai. Sebenarnya itu sama je. Qada ni ialah semayang di luar waktu. Kalau adahan tu semayang dalam waktu. Nanti kita akan belajar. So kalau umpama orang dalam jail, dia semayang hari-hari. 300 hari dia semayang, tapi salah waktu. So the first day tu yang dia semayang salah kan. Yang besok dia semayang juga. Yang semayang ni untuk semayang semalam. Qada. Yang besok dia untuk yang hari ni. Sampai the last day, the 300 day, itu solat dia belum solat. Dia keluar jail, dia kata, aku tertinggal. Dia cuma tinggal qada yang satu. Selama ni dia semayang qada je. Dia semayang luar waktu tu. Faham ke tidak? Ni tengok subhanallah. Fikir ni dia sebenarnya pakai akal juga ni. Pemahaman. Kalau tak faham susah. Baik, aurat manusia. Aurat manusia. Itu insya-Allah ni kali nanti. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala sayyidina Muhammad wa ala syekhul mu'allif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi ya rabbi. Mana kita berhenti? Surat 57. Betul? Daripada keduanya. Ini kita berhenti. Last paragraph adalah marah. Baik, kita dah cakap bahawasanya marah ni ada dua pekerjaan. Sifat marah ni ada dua pekerjaan. Kita kena pecahkan dia lah yang pertama. Kita tengah cakap pasal pecahkan. Kita kena break it. Tapi macam mana kita nak break it ni? Maknanya kita nak hilangkan kan? Tidak. Kita nak hilangkan. Tapi apa kita kena buat? Kita tengok. Dan adalah marah itu, sifat marah lah. Sifat marah itu seperti mana bandingan anjing buruan. Anjing buruan bahasa Arab as-saidu. As-saidu. So ya dal. As-saidu. Maknanya buruan. Hunting dog. Maknanya kita kena tengok kalau dia kasih hunting dog ni, apakah anjing marah tu anjing, bukan? Jenis anjing buruan ni dia boleh dididik kan. Kita cakap pergi, turun, stop, kejar, macam gitu. So sifat marah ni sebenarnya seperti anjing buruan. Dan hanya senya dikehendaki dengan memecahkannya marah itu, ataupun kehendak marah itu macam mana? Mengajarnya dia marah hingga mengikut ia marah akan akal dan akan syarak. Syarak mana agama. Maknanya jangan, kalau kita marah tu jangan sampai apa tau, tak masuk akal dan melanggar agama. Maknanya kita kena kontrol dia tu, kontrol si marah tu sampai dia ikut akal kita. Sebab perasaan marah tu kan hati kan. Kalau kita pakai hati terus full blast, akal dah tak boleh fikir. Orang cakap pun dah tak boleh load. Itu maknanya apa tau? Maknanya awak tak ada kawalan. Maknanya marah yang pecahkan awak, bukan awak pecahkan marah. Maknanya awak pecah. Kalau bahasa dia perkasa apa tu? Pecah lah.
Kan kita kena marah, pecah. Pecah lah tu, betul pecah. Pasal apa? Marah pecahkan kita, bukan kita pecahkan marah. Tak boleh. Umpama kalau marah, tapi ada masa-masa kita akan mengalami kita pecah. Tapi takkan sampai ketua kita dah pecah. Betul tak? Cuba kita fikir. Sampai bila kita nak pecah dengan marah? Patutnya kita pecahkan marah, bukan marah pecahkan kita. Betul tak? Kalau marah je, siap. Kau jangan kasi aku marah, nanti aku bilang akal. Itu maknanya orang tu, seperti Nabi sebutkan sebelum ni. Mana apa tau? Tak kuat. Nampak garang apa, tapi tak kuat. Hakikatnya tak kuat. Sebab Rasulullah SAW sebut apa sebelum ni kan kita baca hadis yang sebelum sebelah. Tidak ada yang sangat kuat itu yang tiada merebahkan oleh beberapa lelaki. Bukan pasal kuat dia, orang tak boleh jatuhkan dia. Itu bukan kuat. Tapi kuat itu ialah orang yang dapat menahan marahnya ketika dia sedang marah. Dapat menahan dirinya, menahan marahnya ketika dia marah. Mana akal dia kata, sudahlah. Waktu tu dia boleh macam terus push aside. Akal dia tu mengalahkan emosi dia. Kita emosi kalahkan akal. Tak boleh. Saya pernah macam marah tu, tekan minyak enjin. Nanti akal tak boleh fikir kan, kau emosi kan, tekan je. Mati macam mana? Waktu tu tak nak fikir semua, tak takut mati. Ya ke tak takut mati? Akal tak boleh fikir, ikut emosi. Nak terjun lah, apalah. Macam-macam orang nak fikir. Sebab akal dah tak pakai, tak berfungsi. Ini bahaya. Lagi-lagi kalau melanggar perintah agama. Sampai maki. Perintah agama tak kasih maki. Sampai pukul orang. Sampai tumbuk dinding, sakitkan tangan, sakitkan kaki, terajang-terajang. Buat apa? Hanifah apa pula? Siapa ni? Siapa Hanifah? Maka ingat saya cakap, marah ni seperti anjing buruan. Kita didik dia. Maknanya kita pecahkan dia dulu. Pecahkan maksudnya apa? Jangan sampai dia tak ikut akal pemikiran kita. Akal kita dah belajar tasalsul lah, apalah semua. Hukum akal macam tentang Allah yang berkuasa, berkehendak, semua hilang. Waktu marah, emosi ke hati, Allah berkuasa ke, Allah berkehendak, semua habis dah. Ke laut lah tu. Betul, kalau tengah marah ni, emosi ke hati, marah kat mana? Ke hati kan. Akal kita dah belajar apa? Yang berkuasa tu Allah. Allah yang mesti ada. Allah. Allah uji kita. Tengok. Betul kan? Kau pakai akal kan? Okey, apa sing kau tengok. Hancur. Ke laut. Pecah. So jangan sampai kita begitu. Tapi boleh marah tak? Boleh lah. Tapi jangan sampai melanggar akal. Jangan sampai melanggar agama. Nak tegur, tegas tak apa. Tapi jangan sampai melanggar akal, melanggar agama. Maka bergerak-gerak ia marah dengan sebab petunjuk. Marah tu digerakkan. Mana dikontrol, digerakkan, diaturkan. Gerak-gerak mana diatur-aturkan. Ia marah dengan sebab petunjuk daripada akal dan syarak. Petunjuk maknanya apa tau? Guidance. Akal guide marah tu. Agama guide marah kita. Sampai mana kita boleh tegur. Umpama kita dah cakap, sudah, biarkan. Faham tak? Malah kita kadang-kadang marah kan? Boleh sampai kadang-kadang orang lagi tanya kita soalan ni, kita boleh sampai jadi kafir tak? Auzubillah. Macam mana? Orang cakap, kau tak takut Tuhan? Dia cakap apa? Takut lah. Habis lah. Murtad. Auzubillah. Murtad. Waktu tu murtad. Sekali mati murtad. Masuk neraka. Auzubillah. Pasal apa? Marah. Habis sudah mati, dah jumpa Tuhan, menyesal sendiri. Tak ada orang boleh selamat lagi.
rugi kan kita. Maksud kita jangan kerana ikut emosi ni, ikut perasaan ke hati ni, api ni, jangan. Dia macam anjing beruang. Kita ajar dia, sit down, keep quiet. Apa salah aku nak pergi buat-buat penat aku sakit-sakit hati Ingat dia. Malah kasih sebab. Kadang-kadang kasih sebab. Mungkin dia penat lah. Suami kita ke, isteri kita ke, anak kita ke, keluarga kita ke, mak kita ke. Kita datang salam mak. Mak kita, itu aja, janganlah. Jangan tu marah. Biarkan akan mak penat ke apa. Akan kita ikut gitu. Bapak kita penat ke apa kan. Macam selalu ingat. So ikut salingkan dengan agama. Kita kena taat dengan mak bapak. Kalau dengan suami, kita taat dengan suami. Kita alaskan dengan akal, alaskan dengan agama. Aku buat ni, aku sabar, aku yang dapat pahala. Allah bersama orang sabar. Kita ingat gitu-gitu. Terpasal kalau kita dapat teman-teman yang boleh berikan kita akal kita tenang, agama kita makin kuat. Waktu kita marah kan, bukan yang cocok macam tu. Aku dah cakap. Ini bukan pecangan kita lagi. Ini kasih kita makin panas. Ini jangan sahabat-sahabat ini. Sebab apa? Allah akan berfirman tu. Akhirat tu tidak ada al-akhillau yawma izin aduun ba'duhum an ba'd. Pada hari kiamat nanti kawan-kawan kita tu semua yang bawa kita kepada jalan kemungkaran, itu semua adalah musuh kita ke akhirat. Musuh. Illal mutakun, melainkan sahabat-sahabatmu yang bertakwa. Ni kawan-kawan kita kat dalam grup ni, kita nampak kawan biasa. Tapi sebenarnya sama-sama ke jalan Allah. Nanti ke akhirat tengok, engkau yang boleh bantu aku jalan. Tunjukkan, mari. Nolela tengah jalan-jalan ke akhirat, ternampak Suhaidah. Gimana? Itulah nampak Udah. Udah apa ya? Udah bawa banyak si family. Suhaidah tengah bawa ke? Yang jalan nampak Rosna. Nampak Nolia. Siapa Nolia? Nolia kat akhirat tengah pegang tasbih. Macam itu. Nolia sampai ke akhirat pegang tasbih. Jalan. Nak cari siapa? Aduh, Ustaz. Ni mana? Ustaz mana? Ini. Cuba guru mana? Sampai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana orang yang bertakwa tu sampai itu. So kita jangan ada orang yang buat kita lagi marah tu kita elakkan. Kalau kita tahu kita jumpa dia makin marah, kita elakkan. Pasal kalau saya dulu macam marah, saya yang boleh sejukkan saya tu guru saya. Yang boleh tenangkan jiwa saya, guru saya. Sebab apa? Kalau jumpa dia jawab apa tau? Sabar. Saya tahu dia akan cakap sabar, tapi saya nak dengar daripada mulut dia sabar. Macam cerita dia tu panjang 1 jam. Nanti dia beri jawapan, dia duduk, dia fikir, dia kata sabar. Boleh? Sabar je. Memang sabar. Baik, kemudian dia sambung lagi. Dan diam ia marah dengan sebab petunjuk daripada keduanya akal dan juga syarak. Surat 358. Diam, maknanya marah tu jadi diam kerana petunjuk daripada akal dan syarak. Itu maknanya baru awak ada pecahkan marah. Selagi awak punya marah tak diam, tak boleh, saya fikir pun tak boleh, agama pun tak boleh, maknanya awak tak boleh kontrol marah awak. Maknanya awak ada penyakit marah. Maknanya awak kena apa, nanti kita akan belajar nombor 2, memeliharakan. Tu nanti belum. Ni pecahkan dulu. So kita tengok dulu, kita diagnose dulu awak semua. Awak diagnose diri awak. Awak kalau tengah marah ni, kadang-kadang buat benda yang langgar akal tak? Awak diagnose, tak payah bilang saya. Ada buat benda langgar agama tak? Boleh melawan suami, boleh melawan boleh maki, boleh apa, ada tak? Kalau ada, maknanya awak kena usaha pecahkan marah. Ini kita diagnose dulu. Takkan nak pergi doktor. Ni online diagnose. Kita tengok diri kita, tengok. Ada tak? Kalau ada, apa buat? Istighfar. Minta ampun. Sebab penyakit tu dosa dalam jiwa kita. Banyak istighfar.
Astaghfirullahalazim, satu hari berapa kali tu istighfar. So kita nampak tak kita punya dosa, kita punya penyakit, nampak tak? Tak nampak luar lah, tapi kita tahu ada kan sekarang. Istighfar, minta ampun, minta bantuan Allah. Bayangkan kita mati dengan penyakit ni, nak jumpa apa dengan Allah? Kemudian dia sambung, dan tiada menyalahi ia menyalahi makna melanggar ia, tidak taat ia. Tiada menyalahi maknanya tiada taat. Tiada taat. Dua kali tiada. Makna tiada melanggar ia. Ia marah. Akan dua mana? Akal dan syarak. Seperti apa? Menurut oleh anjing perburuan akan perintah tuannya. Maknanya dia ikut perintah dia punya tuan. Tuan dia kata go. Sebab apa tahu Allah SWT berfirman dalam surah ni apa? Surah apa? Surah Qalam. Surah Qalam Allah sebut wasbir li hukmi rabbika. Dan sabarlah kamu dengan hukuman Allah, ketetapan Allah kepadamu. Wala takun kasahibil hud. Jangan kau jadi seperti siapa? Seperti Nabi Yunus. Iznada wa huwa mahzun. Maknanya ketika dia dipanggil oleh Allah, dia marah. Nabi Yunus marah tau dengan kaum dia. Degil. Tapi padahal kaum dia tu memang ujian bagi diri dia. Tapi dia marah. Dia tinggalkan kaum dia. Kaum dia kaum apa? Ninaweh. Kan? Dia tinggalkan kaum dia tu. Lalu dia pergi naik kapal. Dia akan nak pergi tempat lain nak berdakwah. Lalu apa jadi? Dia dicampakkan dalam laut. Maka di ikan paus makan dia. Tapi fajtabahu rabbuhu faja'alahu minas salimin. Lalu tapi Allah yang membersihkan dia dan Allah jadikan dia orang saleh sebab dia baca zikir ni Salah satu zikir yang dia mendekatkan diri pada Allah Ta'ala, minta ampun kerana ada kemarahan, tak puas hati. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalim. Baca zikir. Sebab kita ni zalim lah. Kita tak terima lah Allah Ta'ala nak tetapkan kita gini. Marah sangat ke kenapa? Yang marah-marah. Senyum sikit. Kemudian, dan yang demikian itu mungkin maknanya boleh ada dengan bersungguh-sungguh pada mengajarnya dia marah. Boleh dia dengar cakap kita tu. Dia kasi kita semangat lah kat sini. Boleh. Sebab man talaba syai'an wajad. Barang siapa yang mencari, menuntut sesuatu, dia dapat. Man jaddah wajad. Man jaddah wajad. Maknanya barang siapa yang berusaha sungguh-sungguh, dia dapat. Allah kasih. Man jaddah wajad. Man jaddah ni maknanya barang siapa yang nak. Wajad. Wajad ni mana dapat. Man jaddah wajad. Barang siapa sungguh-sungguh, Allah kasih. Yang itu macam mana? Macam mana cara dia Ustaz? Ada kat sini. Iaitu membiasakan, maknanya melatih. Membiasakan maknanya melatih. Akan lambat marah. Lambatkan marah. Lambatkan marah. Jangan terus ikut, lambatkan tak. Dan membiasakan memaafkan. Maknanya cepat maaf. Kalau termarah, cepat maaf. Kadang-kadang kita tegur orang, dia jadi marah tau. Tengok dia punya muka. Kadang kita tegur orang tu, janganlah gini, I penat. Nanti dia muka dia, kita jadi marah. Maafkan. Ya, sudah tak. Maafkan. Kadang-kadang muka orang tu muka kita. Kita pula marah ke orang. Biasa memaafkan. Serta apa? Kedatangan bermacam-macam. Serta dan kedatangan bermacam-macam sebab bagi marah. Maknanya datangkan sebab supaya jangan mungkin dia penat, mungkin dia tak kenal kita, mungkin dia tak erti. Datangkan sebab-sebab kat kita bila ni. Sejukkan hati kita.
Sejukkan hati kita cepat-cepat. Datangkan sebab-sebab. So ni 3. Lambatkan marah, biasakan memaafkan, cepat maafkan, dan datangkan sebab-sebab. Ini nanti lama-lama kita latih gitu. Nanti insya-Allah kita akan dapat pecahkan marah. Marah tu dengan cakap kita, dia tak akan melanggar akal kita, tak langgar agama. Selagi awak tak buat sekarang, awak akan susah nanti. Terbawa sampai ujung-ujung nanti hidup nanti, umur nanti. Na'udzubillah. Kita dah ujung-ujung umur kita nak balik pada Allah bersih. Seperti mana kita datang ke bumi ni, tak ada marah. Tak ada marah, sakit pun tak marah. Orang tukarkan pampers kita gerang-gerang, kita asyik berak kecil-kecil. Dia tukar ni berak je ni. Cakap apa pun tak apa, diam. Gitu. Maka kita tak nanti dah tua pun kita nak balik gitu bersih. Kita tak nak balik dalam keadaan masih marahi, tak boleh, itu tak boleh ni. Jangan. So belajar sekarang untuk memecahkan. Sekarang mula ni. Niat pada Allah Ta'ala, ya Allah jadikan aku mampu memecahkan kemarahan itu, ya Allah. Jangan aku mati dengan kemarahan. Sesungguhnya kalau kita mati dengan kemarahan, berarti kita sedang menunggu kemarahan Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, insya-Allah yang kedua, memeliharakan marah. Cara yang kedua, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana farafna bi anna naqtarafna wa anna asrafna wa ashrafna أتم علينا توبة تغسل كل حوبة واستر عوراتي وآمن روعاتي واغفر لوالدينا رب ووالدينا والأهل والإخوان وسائر إخواني وكل ذي محبة وجيرتنا الصحبة والمسلمين أجمع آمين رب فاسمع فضلا وجودا منا لا باتصال منا بالمصطفى رسولنا أحضار الرسول صلى وسلم ربي عليه الهدي وآله وصحبه أجالة الصحبه والحمد لله في البدء والتناهي الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة